Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akilah, boleh jawab salam saya? Waalaikumsalam. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita teruslah straight to the point. Akilah jadi student tunggal saya hari ini. Suara saya jelas? Jelas? Ada bergegar-gegar tak? Bunyi gegar-gegar ada tak? Ada. Tak ada ya? Okay, bahan yang saya present dalam presentation Google Meet tu nampak tak? Jelas tak? Jelas? Okay, nota dah buka? Dah. Okey, nota dah buka. Boleh buka nota sambil tu. Nanti awak tengok ya yang mana tempat kosong yang perlu awak lengkapkan bila dengar penerangan saya ni . Okey, untuk hari ni kita akan masuk tajuk bidang akidah . Masih ingat lagi tajuk terakhir yang kita belajar dalam bidang akidah tajuk apa? Masa kelas bersemuka lagi. Ingat tak? Ingat tak? Mula dengan M, akhir dengan T. Ingat tak? Tajuk terakhir bidang akidah yang kita belajar. Hukman Jumaat. Dah, itu ibadah. Akidah. Yang saya tanya ni bidang akidah. Tahu tak ingat. Ketaatan malaikat. Kan? Itu tajuk bidang akidah yang terakhir kita belajar, ketaatan malaikat. Hari ni kita nak belajar lagi satu tajuk bidang akidah iaitu panduan daripada Allah. Dah baca dah tajuk ni? Tadi saya kata jam sekian baca, reviewkan diri, baca buku teks. Baca tak tajuk ni? Tak sempat? Baca. Baca, Alhamdulillah baca. Okay. Okey, pasal apa? Panduan daripada Allah ni pasal apa? Cuba sebut rukun iman yang berkaitan dengan tajuk panduan daripada Allah ni. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada sambung. Beriman pada kitab. Iya, percaya kepada kitab. Tu yang disebut sebagai panduan tu. Kenapa disebut panduan? Sebab kitab adalah panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut panduan daripada Allah, kita terus je set. Apakah panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Terus set kitab. Okey. Jadi hari ni kita nak belajar tentang kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Okey, kitab-kitab yang Allah turunkan ni kita panggil kitab. Pernah dengar tak? Kitab Samawi. Akilah pernah dengar tak? Pernah. Kitab Samawi. Samawi ni apa? Kitab dari langit. Okey? Boleh buat catatan tambahan lah. Kitab-kitab Samawi adalah kitab-kitab dari langit. Bermaksud kitab-kitab wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kita terus kepada subtopik yang akan kita sentuh hari ini. Tajuk panduan daripada Allah ni ada 7 subtopik semua sekali. Tapi hari ini kita nak sentuh 4 subtopik sahaja. Okey? 4 subtopik sahaja. Pertama, maksud dan dalil. Bila cakap maksud dan dalil ialah maksud beriman kepada kitab. Okey, dan dalilnya apa? Mana bukti mengatakan Allah perintahkan kita wajib beriman kepada kitab? Ada dalilnya . Okey, kemudian subtopik yang kedua, nama-nama kitab dan penerima. Kemudian subtopik yang ketiga, suhuf. Nanti kita kenal juga satu lagi istilah selain kitab. Kita ada juga suhuf. Ya? Suhuf. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. So perkataan suhuf ni memang ada disebut dalam Al-Quran . Okey, kemudian subtopik yang keempat ialah keistimewaan Al-Quran berbanding kitab samawi yang lain. Apa beza? Apa lebihnya Al-Quran versus Zabur, Taurat dan Injil. Apa lebihnya Al-Quran? Itu kat situ kita akan kaji pada subtopik yang keempat. Okey. Jadi kita balik subtopik yang pertama tadi. Okey, saya nak laju ni sebab kita nak tutup pukul 1. Okey, jadi pertama sekali apa maksud beriman kepada kitab Allah? Akilah.
Ha. Yakin bahawa Allah menurunkan kitab dan suhuf kepada para nabi dan rasul sebagai Panduan. panduan hidup manusia. Ya, pandai. Terima kasih Akilah. So, apa maksud beriman kepada kitabullah? Maksud beriman kepada kitabullah, awak mesti mulakan dengan menulis perkataan yakin dahulu. Beriman kepada kitab apa? Beriman kepada malaikat apa? Yakin bahawa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah daripada cahaya apa-apa kan? Beriman kepada Allah, yakin dan percaya bahawa Allah yang memerintah dan mentadbir seluruh alam. Semua-semua tu. Tapi mesti mula dengan perkataan. Perkataan apa? Perkataan yakin. Masa nak menulis definisi pengertian beriman, kena mula dengan perkataan yakin. So, yakin apa? Yakin bahawa Allah menurunkan kitab dan suhuf kepada para nabi dan rasul. Okay, yakin bahawa Allah yang menurunkan. Oops. Oh, sorry. Sorry. Kita patah balik. Terover pula. Okay, saya send sekarang. Sorry. Okay. Nampak dah? Nampak? Okay, sorry tau tadi. Dia terover tekan pula. Okay. Yakin bahawa Allah menurunkan kitab dan suhuf kepada para nabi dan rasul sebagai panduan hidup manusia. Ada berapa poin maksud beriman kepada kitabullah tu Akilah? Ada berapa poin? 3. Ya, 3. Pertama? Yakin Kedua? bahawa Allah menurunkan kitab dan suhuf kepada para nabi dan rasul. Bagus. Poin yang ketiga? Sebagai panduan hidup manusia. Ya, kitab ni untuk panduan. Akilah sekejap ya. Sorry. Okey Akilah, saya sambung Okey. Ada 3 poin maksud beriman kepada Allah. Pertama, keyakinan. Kedua, kitab dan suhuf itu diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Ketiga, untuk panduan kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada dalil. Okey, di manakah dalil yang membuktikan bahawa beriman kepada kitabullah ni hukumnya wajib? Ada pada surah An-Nisa ayat 136. Okey, di mana? Di sini ya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab. Dan hingga akhir ayat. Jadi maksud dia di sini, wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul Muhammad dan juga kepada kitab atau wahyu yang telah diturunkan dahulu daripada itu. So maksudnya dalam surah An-Nisa ayat 136 ni Allah telah memerintahkan tetapkanlah iman kamu. Bermaksud apa? Percayalah wahai orang yang beriman bahawa kitab Al-Quran itu telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga ada kitab wahyu yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Apa maksud ayat ni Akilah? Ada kitab wahyu yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Apa maksudnya? Ada kitab lain selain dari Al-Quran. Ya, ada kitab lain selain Al-Quran dan Allah suruh kita percaya juga kepada kitab lain itu. Itu maksudnya ya. Dalam ayat ni Allah dah suruh kita percaya ke empat-empat kitab. Okey, apakah kitab-kitab tersebut? Ada pada subtopik yang kedua. Okey, nota tu tengok tak lengkap kan? Dah tengok dah nota tu kan? Okey, kitab nombor 1, kitab Zabur. Siapa Rasul yang menerima? Nabi Daud. Nabi Daud.
Daud. Nabi Daud ya, kitab dalam bahasa Syriani. Syriani ni sebenarnya Syria lah sekarang lah Syam. Dulu Syria ada bahasa purba yang ada macam ada susu galur dengan bahasa Ibrani jugalah. Tapi sekarang Syria sudah berbahasa Arab sepenuhnya. Saja je lah nak cerita kalau bahasa Syriani ni bahasa apa Ustazah? Bahasa orang Syria purba. Takut kamu tak tahu kan? Jadi harap-harap lepas ni kamu tahulah, tak adalah pelik sangat dan kalau kita buat pembacaan banyak cendekiawan-cendekiawan akademik yang jenis mengkaji kitab-kitab lama ni, dia orang memang appreciate bahasa Syriani ni. Sebab kitab-kitab lama, kitab Injil yang lama-lama memang ada yang ditulis dalam bahasa Syriani. Okey, kitab yang kedua, kitab Taurat. Siapa rasulnya yang menerima? Nabi Musa. Bahasa Ibrani. Kalau bahasa tulisan Arab dia macam ni. Boleh tengok. Saya sajalah nak eja ni biar kita boleh tahu sebutan dia yang betul. Ibrani ni bahasa Yahudi lah. Bahasa orang Jus. Yang kita sebut Jus tu. Jus. Bila sebut bahasa language dia apa? Ibrani. Macam itulah bahasa orang Yahudi. So Taurat dengan Injil ialah kitab yang diturunkan dalam bahasa Ibrani, iaitu bahasa orang Yahudi. Okey. Kemudian kitab yang terakhir Al-Quran, Nabi Muhammad SAW diturunkan dalam bahasa Arab, lahjah Quraisy. Kalau nak tanya bahasa Arab mana? Bahasa Arab Mesir ke? Bahasa Arab Dubai ke? Tak bahasa Arab Quraisy. Kalau nak tahulah, kalau nak tahu lebih detail kalau orang tanya kan, nak tunjuk kita tahu kan? Nak tunjuk kita tahu. Kita sebutlah sikit bahasa Al-Quran ialah bahasa Arab lahjah suku Quraisy. Okey, subtopik yang ketiga. Seminit lagi Akila. Okey, subtopik yang ketiga, suhuf dan penerima. So tadi kita sebut kitab. Apa maksud kitab? Panduan hidup manusia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa maksud suhuf? Baca Akila maksud suhuf. Ada dalam buku teks muka surat 82 sayang. Buku teks ada kat depan kan? Ada. Okey, baca. Kalam Allah yang mengandungi hukum dasar. Hukum dasar. Kata-kata hikmah. Ya, kata-kata hikmah kepada manusia. Dan pengajaran kepada manusia. So suhuf tu begitulah dia adalah kalamullah Maksudnya apa? Masih lagi kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang terkandung dalam suhuf ini? Hukum dasar, kata-kata hikmah dan pengajaran kepada manusia. Okey, orang Islam wajib mengakui Allah menurunkan suhuf kepada para nabi dan rasul. Adapun Imam Ibnu Katsir telah mengeluarkan pendapat beliau bahawa ada suhuf-suhuf yang diterima oleh nabi-nabi tertentu. Sebenarnya kalau kita dengar ada nabi tu tak dapat, nabi-nabi lain macam mana? Nabi Daud, Nabi Musa dengan Nabi Isa saja ke yang dapat kitab? Nabi lain tak dapat dia. Nabi lain ada yang dapat suhuf. Tapi kita tak tahu. Cuma yang jelasnya Ibnu Katsir ada pendapat, dah tentulah pendapat beliau dengan bukti nabi-nabi yang menerima suhuf adalah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Idris dan Nabi Syis. Nabi Syis. Okey, Nabi Musa menerima 10 suhuf. 10 suhuf ni kita tak tahulah macam mana kan keadaan dia kan. Kita kena kajilah atau tanya orang yang pandai lah. 10 suhuf ni maksudnya apa? 10 jilid ke? 10 set ke? Kita tak tahu kan. Tu kita kena gali lebih sikit lah. Kalau nak tahu kena kaji lagi. Okey, seterusnya Nabi Ibrahim 10 suhuf juga. Nabi Idris dapat 30 suhuf. Nabi Syis dapat 50 suhuf. Nabi Syis ni tak kenal kan? Tak ada dalam senarai 25 rasul yang wajib diimani kan? Sebabnya ada ramai lagi nabi yang kadang-kadang Allah tak sebut dalam Al-Quran. Okey, kalau saya nak tanya Akila, apa beza kitab dengan suhuf? Akila tahu tak?
Tak. Okey. Kitab ni kalau sebut kitab, Akilah bayangkan apa? Macam buku. Ya, kitab buku. Kalau suhuf, kita tak sebut buku. Kita panggil lembaran. Okey? Suhuf ni dia lebih kepada bentuk helaian. Ya, sebab tu dia tak boleh dipanggil kitab. Ya, dan kadang-kadang dan tidak wajib diimani lah. Ya, lagi satu sebab bila Al-Quran turun, syariat-syariat yang ada dalam Al-Quran itu telah memansuhkan semua hukum-hukum dalam syariat-syariat terdahulu atau syariat-syariat Nabi sebelum. Syariat-syariat Nabi sebelum. Apa maksud Nabi sebelum? Kalau sebut Nabi-Nabi yang sebelum, Akilah faham tak? Faham kot. Macam mana yang dikatakan Nabi-Nabi sebelum? Nabi sebelum Adam. Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kan? Sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Daud, Nabi Musa dengan Nabi Isa dapat kitab, betul tak? Okey, lepas tu ada lagi suhuf yang Nabi-Nabi lain terima. Bila Al-Quran datang, semua syariat daripada Nabi-Nabi tadi yang saya sebut tadi tu telah terbatal. Kita diwajibkan pakai syariat yang Nabi Muhammad SAW bawa. Okey, faham tak Akilah? Faham. Faham sampai situ tapi kita wajib beriman. Kita wajib beriman dengan kitab-kitab sebelum. Kita kena tahu dan yakin kitab-kitab tu wujud. Apa pun kita tahu bila syariat Nabi Muhammad datang, syariat-syariat sebelum telah terbatal. Itulah maksudnya Okey, saya harap Akilah faham sampai situ. Okey, kita pergi kepada subtopik yang keempat. Okey, keistimewaan Al-Quran berbanding kitab samawi yang lain. Okey, kalau tengok nota tu, boleh tengok, boleh fokus kat saya. Apakah ruang-ruang kosong yang perlu dilengkapkan? Okey, kenapa Al-Quran istimewa berbanding Zabur, Taurat dan Injil? Kerana kandungan Al-Quran lengkap dan mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Dalilnya kat mana? Pada surah Al-Ma'idah ayat 3. Ya, pada hari ini Allah Ta'ala berfirman bismillah, mafhumnya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Telah aku cukupkan nikmatku kepadamu. Telah aku redakan Islam sebagai agamamu. Di sini menunjukkan syariat Islam yang terkandung dalam Al-Quran itu telah lengkap, mencakupi seluruh aspek kehidupan sampai kiamat. Itu yang jaminan yang diberikan oleh Allah SWT. Okey Kemudian keistimewaan Al-Quran yang kedua. Tengok situ apa maklumat yang perlu dilengkapkan. Allah menjamin bahawa kesucian dan kandungan Al-Quran terpelihara sehingga kiamat ni terpelihara sehingga kiamat. Okey, dalilnya di mana? Pada surah Al-Hijr ayat 9. Kat mana penguat ayatnya? Di mana clue ayatnya? Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan kamilah yang menjaganya. Kalau tengok ayat perkataan Arabnya, Allah kata wa inna lahu lahafizun. Ayat Arab dia. Apa maksudnya? Ayat-ayat Al-Quran itu kamilah yang menjaganya. Gitu Allah nak cakap gitu Jadi Al-Quran terpelihara dari diseleweng Macam kalau dalam kitab Bible selalu kita dengar ayat belakang dengan ayat depan pun boleh bercanggah. Tapi tak jumpa kesilapan yang macam tu dalam Al-Quran. Itu yang dikatakan Al-Quran ini terjamin dan terpelihara sehingga kiamat. Okey, kemudian keistimewaan yang ketiga. Okey, keistimewaan yang ketiga ialah Al-Quran memansuhkan kitab-kitab terdahulu. Okey? Al-Quran memansuhkan kitab-kitab yang terdahulu. Apa maksud di sini istilah menasahkan? Ni
Menasahkan. Al-Quran menasahkan kitab-kitab terdahulu. Apa maksud menasahkan? Memansuhkan. Mansuh ni apa, Kilah? Macam Mansuh ni apa? semula. Hapus. Apa maksud mansuh? Menghapuskan. Al-Quran menasahkan kitab-kitab terdahulu ni dalam erti kata Al-Quran menghapuskan syariat-syariat, undang-undang sebelum. Terdahulu di sini apa maksudnya? Sebelum Nabi, sebelum Nabi Muhammad. Ialah sebelum Al-Quran datang. Sebelum Al-Quran datang. Okey, so Al-Quran memansuhkan kitab-kitab sebelum kitab-kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita nak tengok dalil kat mana bukti dia. Yang dikatakan Al-Quran telah memansuhkan syariat-syariat terdahulu dalam dalil surah. Oh maaf, saya tak nyatakan dia punya nama apa. Sorry sekejap. Yang ni saya nak buang sikit, sorry, ada masalah ni. Okey. Okey, Al-Quran menasahkan kitab-kitab terdahulu. Dalilnya di mana? Kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan kitab suci yang telah ada di hadapannya. Nampak ni? Allah guna istilah hadapan. Okey, untuk mengesahkan benarnya, maksudnya untuk kata ia ada kitab Zabur. Ya, ada kitab Taurat. Ada kitab Injil, ya. Jadi kitab-kitab ini sah ada. Ya, di hadapannya apa? Kitab-kitab yang berada di hadapan Al-Quran ialah 3 kitab inilah. Ya. Jadi mengesah Al-Quran ini datang untuk mengesahkan benarnya kitab suci yang telah ada di hadapan Al-Quran, iaitu kitab Zabur, Taurat dan Injil. Ya. Dan juga untuk Nabi, untuk Allah yakin, untuk Allah menjamin bahawa Al-Quran akan dipelihara dan diawasi. Maka jalankanlah hukum antara mereka ahli kitab itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Di sini dalam ayat ni Allah nak bagi tahu Al-Quran lain benar, sah, dan Al-Quran salah pula saya punya statement. Dalam dalil surah Al-Ma'idah ayat 48 ni Allah nak kata kitab-kitab lain tu ada dan kitab Al-Quran datang selepasnya pun sama, adalah kitab samawi juga. Okey, habis dah untuk subtopik yang keempat. Jadi Ustazah harap kamu lengkapkan nota berpandukan video yang Ustazah bagi ni, sebab dalam video ni sudah ada jawapan untuk lengkapkan nota. Okey, Akilah ada nak cakap apa-apa? Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada Okey, kalau macam tu boleh kita tutup? Boleh. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kila. Boleh leave the meeting. Okey.